Dia nak jadi Perdana Menteri, dia kata itu kurang-kurang 2 penggal. Kalau ini berterusan Melayu tak sokong dia, lepas tu dia tak boleh jadi Perdana Menteri. So dia akan buat sesuatu. Apa sesuatu yang dia kena buat tu? Persepadan semula. So dia punya back akan go push to the wall, tuan-tuan. Sebab dia tahu kalau orang Melayu tak sokong dia, UMNO dengan DAP tak akan dapat sokongan Melayu. Amanah lagi lah, dia akan kalah. So benda yang next dia akan buat adalah Persempadanan Semula tahun 2026. Ini secara logik akal aja. Dia buat macam ini, dia pecah kawasan pilihan raya. Tuan-tuan ingat senang ke susah nak pecah kawasan pilihan raya? Senang aja. Sekarang DAP ada berapa kursi? 40. Dan kursi-kursi mereka ini di kawasan mana, tuan-tuan? Kawasan bandar. Di kawasan bandar, di Selangor, di Kuala Lumpur, jumlah pengundi dia 200,000. 300,000. Di Damansara, jumlah pengundi tak salah saya 300,000 lebih. Dia menang majoriti tu 200,000 majoriti. So berbanding dengan di kawasan luar bandar. So kalau dia nak justify berdasarkan kepada nombor jumlah pengundi, dia boleh buat. Dia pergi parlimen, dia kata ini ramai sangat 300,000. Damansara pecah jadi 3. 100,000, 100,000, 100,000. Petaling Jaya 200,000, 280,000 pengundi, pecah lagi jadi 2. Shah Alam 160,000 pengundi, pecah lagi 2. So DAP daripada 40 kursi, kalau setiap kursi dia pecah 2, dia akan dapat berapa kursi, tuan-tuan? 80. Kita punya kursi tambah sikit ataupun kekal. Bila jumlah kursi jadi macam itu, pergi PRU 16, tuan-tuan ingat dia dapat banyak kursi ke kita dapat banyak kursi? Dia dapat banyak kursi. Dan walaupun DAP sekarang tak cakap apa-apa pasal nak tukar perlembagaan ke apa, tapi kalau dia dapat banyak kursi, apa dia nak buat? Mestilah dia buat ikut suka dia lah. Sebab itu bila ditanya adakah dia nak teruskan Malaysia, dia kata dia teruskan. So sekarang dia diam-diam dulu sebab dia belum dapat jumlah itu. Tapi satu-satulah bila dia dapat jumlah itu, dan ke mana kita nak pergi. Bila kita nak balas di peti undi pun kita tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan. Dan sebab itu, tapi berkenaan dengan nombor pecah ini, dia boleh buat. Saya tak setuju. Sebab saya kata macam ni, dulu pun saya tak setuju bila dia nak pecah kawasan bandar. Sebab itu akan bias resource kerajaan. Kalau kawasan-kawasan bandar ni dipecah kepada banyak parlimen, maka peruntukan atau resource kerajaan, tax money semua akan pergi ke kawasan Belanda je lah. Kalau kita buat jumlah parlimen tu berdasarkan bilangan pengundi dalam parlimen. So Selangor tiba-tiba daripada 22 kawasan parlimen jadi 50, tuan-tuan. Macam mana? Wilayah Persekutuan daripada 8 kawasan parlimen jadi 20. So bila mereka banyak ahli parlimen di Selangor dan di Pulau Pinang dan di wilayah Persekutuan, so of course dia boleh demand resource kerajaan Persekutuan pergi pada kawasan-kawasan ni, betul? Dan apa akan jadi dengan kawasan-kawasan luar bandar? Ada pembangunan ke tak ada pembangunan? Tak ada lah pembangunan. Sebab ahli parlimen semua yang nak luruskan bajet semua pergi ke kawasan bandar. Sebab itu saya tak setuju perpecahan kawasan parlimen di kawasan bandar berdasarkan jumlah pengundi. Tak boleh buat macam tu, sebab ini akan meminggirkan kawasan luar bandar. Tapi kalau dia ada kuasa, sekarang ada 151 kursi parlimen di parlimen, dia boleh buat ke tidak boleh buat, tuan-tuan? Boleh. Dia peduli ke tak apa yang saya cakap tadi tu? Dia tak peduli. So sebab itu saya kata dia tahu benda ini. Come 2026, walaupun sekarang dia kata tak adalah, ni lambat lagi lah apa, come 2026, lepas ni kita ada PRN Sabah, lepas tu PRN Melaka dengan PRN Johor, sebelum PRU. Saya tak nak cakap saya punya prediction apa yang berlaku dengan 3 PRN ini, tapi saya ingat tuan-tuan pun boleh agak lah apa yang akan berlaku. So bila dah ada 3 PRN ini, come 2026, dia pun dah rasa risau. Kalau pergi PRU ni tak ini, tuan-tuan rasa dia akan buat ke tak Persempadanan Semula? Buat. Saya dengar itu ura-ura mengatakan dia nak lantik pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Siapa dia, tuan-tuan? Amiga. So kalau Amiga jadi pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya dan senario politik pada ketika itu macam ini,
So saya nak tanya mahasiswa-mahasiswa yang bijak pandai, kebarangkaliannya dia akan buat ke tak buat? So bila dia buat, apa yang jadi pada kita-kita ni? Fikirlah sendiri